Baik saudara, bertemu lagi dalam editorial minggu ini. Saya Muhammad Zafri Al-Bucaud. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik saudara, matlamat sesuatu perniagaan ialah mencari untung. Namun kadang-kadang mereka lupa tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja. Apa yang ada dalam minda mereka adalah duit, duit dan duit. Dalam kegairahan inilah banyak majikan mengabaikan keselamatan dan kesihatan pekerja, terutamanya di sektor pembinaan dan pengeluaran. Dan kerana itulah kita biasa mendengar berita pekerja putus tangan, maut jatuh dalam dandang, terbelit dalam mesin pengisar, jatuh bangunan, sakit mata, kulit dan pelbagai kisah lagi. Dan lebih tragik lagi, ada pekerja maut akibat batu, besi dan tercucuk besi ketika mencari sesuap nasi. Soalnya, tanggungjawab siapa? Majikan, pekerja, kesatuan atau kerajaan? Editorial kali ini menggarap isu ini ketika pelbagai pihak mencari mekanisme sesuai bagi mengenangani kes-kes kemalangan di tempat kerja. Statistik yang ada amat membimbangkan. Lebih 250 juta kemalangan dengan 1.4 juta maut dilaporkan berlaku setiap tahun yang melibatkan pekerja di seluruh dunia. 10 juta lagi menderita kecederaan dan hilang upaya kekal serta hilang punca pendapatan. Di Malaysia sahaja, sektor penghilangan mencatat jumlah kematian tertinggi. Adakah ini harga yang harus dibayar bagi orang ramai untuk menikmati pembangunan dan kemajuan di bandar? Mereka gerun untuk melalui kawasan pembinaan disebabkan kerap berlaku tragedi di kawasan berkenaan. Kes-kes seperti kecederaan ketika melalui kawasan monorail, pekerja maut dihempap batu atau simen konkrit di tapak MRT, tiang jatuh, menerai komunikasi tumbang dan banyak lagi memerlukan tindakan penguatkuasaan. Sektor lain juga turut menyumbang isu sama. Sektor itu juga berada pada kedudukan teratas bagi kemalangan bukan hilang upaya kekal dengan 683 kes, manakala 61 kes melibatkan kemalangan hilang upaya kekal pada 2013. Sektor lain ialah pertanian, perhutanan dan perikanan. Pengangkutan, komunikasi dan perdagangan borong juga merekodkan kes-kes kemalangan di tempat kerja. Kesihatan dan keselamatan pekerjaan merupakan satu bidang yang bertujuan melindungi kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja. Keselamatan tempat kerja suatu aspek penting di dalam sebuah organisasi syarikat. Ia salah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994. Akta ini dikawal selia oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia. Menurut undang-undang, semua tempat pembinaan dikehendaki untuk melantik Triple S ataupun Site Safety Supervisor, iaitu penyelia keselamatan di tapak pembinaan. Jadi semua tempat pembinaan memang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kerja-kerja yang diusahakan di tapak pembinaan itu adalah selamat dan sihat, supaya kejadian-kejadian kemalangan dapat dielakkan. Statistik Jabatan Keselamatan dan Pekerjaan mencatatkan peningkatan kes-kes kemalangan di tempat kerja. Sehingga Julai 2013 sahaja, 49,883 kes kemalangan tempat kerja. 664 daripadanya membabitkan kematian. Sektor terbabit ialah pembinaan, pembuatan, penghilangan, perlombongan, pertanian, perikanan, pengangkutan dan perkhidmatan kepada orang ramai. Akhir-akhir ini nahas di tapak pembinaan begitu kerap berlaku. Pada hemat saya, isu kemalangan pekerja ini bukan saja masih berlaku, memang berterusan daripada dulu hinggalah pada hari ini dan hingga ke masa-masa akan datang. Namanya pun adalah kemalangan disebabkan tidak sengaja. Namun demikian, bagi kemalangan di peringkat Malaysia, kerajaan telah menubuhkan satu unit, iaitu apa yang kita panggil DOSH, iaitu isu-isu keselamatan Malaysia. Malaysia adalah negara yang telah menubuhkan itu dalam jangka 6 tahun yang lepas, dan saya melihat dari perkembangan ini penurunan yang begitu ketara dalam isu keselamatan, khususnya dalam industri pembinaan ini. Sekarang ni kita pihak kerajaan melalui CIDB dan juga DOS ni tadi mewajibkan semua projek-projek besar ada
pegawai keselamatan pekerja tu. Jadi saya lihat dengan adanya pegawai keselamatan pekerja itu dapat mengurangkan iaitu soal-soal kemalangan di tempat kerja. CIDB melakukan pemeriksaan rutin tapak binaan. Sehingga April 2014 sahaja, 1,303 pemeriksaan telah dilakukan. Namun demikian, nak bagi zero tu, saya rasa payahlah. Sebagai Presiden Persatuan Kontraktor, kita juga dijemput oleh pihak CIDB bergabung bersama untuk menganjurkan kursus-kursus tentang pentingnya soal keselamatan di tapak binaan itu. Dan satu lagi yang menariknya, pihak CIDB telah mewajibkan daripada serendah-rendah pekerja, siapa saja yang terlibat itu mestilah memiliki satu yang dipanggilkan green card. Green card ni kita akan bagi kepada mereka-mereka yang nak terlibat dalam tapak binaan menghadiri kursus. Maknanya pihak kerajaan sangat-sangat mementingkan soal-soal keselamatan di tapak bina. Pihak ini pemaju yang bertanggungjawab untuk memilih sesiapa menjadi itu kontraktor. Mereka harus berhati-hati untuk memastikan bahawa kontraktor yang dilantik itu adalah seorang kontraktor yang mempunyai rekod yang baik, rekod keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi saya anggap bahawa dalam misalnya meluluskan itu tender untuk mana-mana itu syarikat, aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Sebaliknya, mereka harus menegaskan bahawa mana-mana kontraktor yang diberikan kontrak untuk bekerja, dia mesti mempunyai rekod keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu terbaik. Ini kerana kita tidak mahu kemalangan itu berlaku, dan apabila satu kemalangan berlaku, ini juga akan menjejaskan bukan sahaja kontraktor tapi juga pemaju, kerana bila DOSH, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, mengeluarkan itu perintah untuk menghentikan itu kerja untuk menyiasat, ini akan merugikan pihak itu kontraktor. Keselamatan pekerjaan diperkenalkan oleh Jabatan Kilang dan Jentera dari Kementerian Sumber Manusia berikutan peristiwa letupan kilang mercun di Bright Sparkler di Sungai Buloh pada tahun 1991. Ketika berlakunya kejadian tersebut, berpuluh-puluh pekerja terperangkap dan seramai 26 orang maut. Pencegahan kemalangan adalah sebahagian daripada aspek penting pengurusan dan kemahiran yang baik. Pihak pengurusan dan pekerja mestilah bekerjasama dalam memastikan tempat kerja bebas daripada sebarang kemalangan. Penglibatan pihak atasan adalah diutamakan dalam memimpin pelaksanaan keselamatan di tempat kerja. Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan hendaklah dirangka dan diketahui oleh kesemua pekerja di tempat kerja. Organisasi dan sumber yang perlu digunakan hendaklah dibangunkan dan disediakan bagi menyokong ke arah kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Sekian editorial malam ini, saya Muhammad Zafri Al-Jawad. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.